Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Isu tentang uh, ungkitan Muhyiddin Yassin berkait dengan insiden di mana beliau tidak dilantik sebagai Perdana Menteri kini mula menjadi sohor tular semula. Apabila Muhyiddin seperti tidak berpuas hati tidak dilantik menjadi Perdana Menteri yang ke-10, sehingga timbul semula satu istilah yang sudah mula terkubur tapi lahir semula, hidup semula, yaitu sohor kini, yaitu cukup jumlah. Sebelum ini Muhyiddin pernah cakap dia sudah cukup jumlah. Begitu juga dengan Hadi yang dikatakan bakal mengangkat sumpah kerana sudah cukup jumlah dan cukup jumlah. Tapi sehingga ke hari ini dan dijangka sehingga kiamat pun tidak akan cukup jumlah. Tapi yang menariknya kali ini apabila Muhyiddin menggunakan ucapan itu atau isu naratif itu di kempen PR Keningkiri. Tapi kali ini Muhyiddin dicabar dedah 115 ahli parlimen yang menyokong beliau. Puad Zarkasih mencabar Muhyiddin. Pada pendapat anda, benarkah Muhyiddin memiliki nombor itu dan beranikah Muhyiddin mendedahkan nama-nama pengkhianat dalam Parti UMNO Barisan Nasional yang tiba-tiba menyokong Muhyiddin dan ditambah pula dengan akta anti lompat parti? Pada pendapat anda, siapakah pengkhianat-pengkhianat UMNO yang cuba membelakangi keputusan parti yang curi-curi menyokong Muhyiddin dan dicuri oleh Muhyiddin untuk menyokong beliau? Benarkah dia mempunyai jumlah itu atau ianya sekadar cerita-cerita kosong, cakap-cakap kosong? Cabaran itu menyusul selepas pengerusi Perikatan Nasional menegaskan ucapannya ketika PR Keningkiri berkaitan pelantikan Perdana Menteri adalah fakta. Kalau benar adalah fakta, sila tunjukkan nombor itu. Jangan hanya berlandas air liur. Itu adalah intipati daripada cabaran Puad Zarkasih. Puad Zarkasih sekali lagi mencabar Muhyiddin Yassin mendedahkan nama 115 ahli parlimen yang menyokongnya sebagai Perdana Menteri pasca PRU 15. Sedangkan Anwar Ibrahim sudah pun membuat undi tidak percaya di parlimen sehingga itu telah memalukan sendiri Perikatan Nasional yang mendakwa mereka cukup nombor. Tapi rupa-rupanya Anwar lah yang cukup nombor apabila undi tidak percaya itu jelas-jelas menunjukkan Anwar Ibrahim melebihi nombor yang ada. Pada November tahun lalu, ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO itu pernah melontarkan perkara sama selepas Presiden Bersatu mendakwa memiliki cukup majoriti 115 ahli parlimen yang menyokongnya untuk dilantik sebagai Perdana Menteri yang ke-10. Kali ini, cabaran itu menyusul selepas pengerusi Perikatan Nasional PN menegaskan ucapannya ketika PR Keningkiri berkait pelantikan Perdana Menteri adalah kenyataan fakta berikutan dakwaan menyentuh 3R, kaum, agama dan institusi raja. Puad berkata, Muhyiddin menegaskan kenyataan dibuatnya di Nenggiri bukan menghina institusi Raja Melayu dan hanya menyatakan sesuatu yang bersifat fakta. Kalau fakta, saya cabar Muhyiddin, dedahkan nama 115 ahli parlimen yang didakwa menyokongnya sebagai Perdana Menteri ke-10. Jangan syok sendiri, katanya di Facebook. Terdahulu Muhyiddin berkata, tidak bermaksud menghina institusi raja dan beliau akan beri kerjasama kepada polis untuk menjelaskan fakta berkaitan kenyataannya. Harap-harap nanti Muhyiddin ada membawa senarai nama itu bersama semasa disiasat polis hari ini. Sebelum ini, tular ucapan Muhyiddin yang dikatakan menyentuh kewibawaan Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah ketika menjadi yang di-Pertuan Agong yang ke-16. Tengku Mahkota Pahang, Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah Alam Sultan Al-Sultan Abdullah yang murkah berkata, kenyataan Muhyiddin itu secara sengaja dan sinis memperlekeh peranan Sultan Abdullah, memanipulasi fakta serta membuat naratif negatif seolah-olah baginda tidak berlaku adil semasa memilih Perdana Menteri yang ke-10. Ketua Polis Negara Razarudin Hussein telah pun berkata,
Muhyiddin akan dipanggil untuk memberi keterangan pada hari ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini dia, saya kongsikan dengan Anda 10 intipati kenyataan rasmi Istana Pahang yang telah dikeluarkan untuk menyatakan kemurkaan Istana Pahang terhadap Muhyiddin. Nombor 4 paling penting. Ini 10 intipati kenyataan rasmi Istana Pahang, nombor 4 paling penting. Maknanya, ini 10 perkara yang membuatkan Istana Pahang murka terhadap Muhyiddin oleh Ahmad Mursi di Harapan Daily. Nombor 1, Tengku Mahkota Pahang menzahirkan rasa murka terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin kerana memperlekehkan tugas yang di-Pertuan Agong semasa baginda memilih Perdana Menteri yang ke-10. Nombor 2, Muhyiddin didakwa memutarbelitkan fakta dan menyebarkan naratif terhadap yang di-Pertuan Agong seolah-olah baginda tidak berlaku adil ketika melantik Perdana Menteri. Nombor 3, tindakan Muhyiddin dianggap tidak matang dan menunjukkan beliau masih belum menerima hakikat bahawa beliau tidak dilantik sebagai Perdana Menteri. Tak tahulah, bagi saya sampai bila pun Muhyiddin tak akan puas hati kerana dia harap dia jadi Perdana Menteri yang kali kedua. Tapi nampaknya tidak akan kesampaianlah. Melihat kepada situasi sekarang, sampai bila-bila pun Muhyiddin tidak akan jadi Perdana Menteri kerana makin lama bersatu makin lemah. Makin lama bersatu kehilangan akar umbi. Makin lama bersatu digula-gulakan oleh PAS. Makin lama bersatu tidak dipandang lagi oleh rakan parti yang lain kerana kehilangan integriti sendiri. Mereka kehilangan kuasa di tangan sendiri. Dan yang paling hebat sekali, nombor 4. Kenyataan Muhyiddin dianggap berbahaya kerana cuba menghasut rakyat supaya hilang kepercayaan terhadap institusi Raja-Raja Melayu dan memecah belahkan rakyat. Nombor 5. Berdasarkan perlembagaan, yang di-Pertuan Agong melantik Perdana Menteri berdasarkan budi bicara baginda dengan syarat calon tersebut mendapat sokongan majoriti ahli parlimen. Nombor 6. Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa untuk melantik Perdana Menteri, tetapi baginda tidak membuat keputusan secara sendirian. Nombor 7. Baginda mendapatkan pandangan pakar perlembagaan dan Majlis Raja-Raja sebelum membuat keputusan. Maknanya, yang di-Pertuan Agong tidak pernah membuat keputusan sendiri mengikut kebijaksanaan sendiri. Tetapi baginda yang di-Pertuan Agong pada waktu itu sudah pun mendapatkan pandangan pakar perlembagaan dan Majlis Raja-Raja sebelum membuat keputusan. Jadi, dengan tindakan Muhyiddin yang seakan-akan memperlekeh kuasa ataupun memperlekeh tugas yang di-Pertuan Agong semasa baginda memilih Perdana Menteri yang ke-10, ini seakan-akan turut memperlekeh keputusan Majlis Raja-Raja yang telah pun bermesyuarat bersama yang di-Pertuan Agong sebelum keputusan dibuat. Nombor 8. Pada 19 Disember tahun 2022, Parlimen telah meluluskan usul undi percaya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang selari dengan pertimbangan yang di-Pertuan Agong. Nombor 9. Tengku Mahkota menyeru PDRM agar mengambil tindakan tegas tanpa kompromi terhadap Muhyiddin kerana menyentuh isu 3R, agama, kaum dan raja. Nombor 10. Ahli politik dinasihatkan supaya sentiasa mematuhi prinsip rukun negara dan berusaha untuk menyatu padukan rakyat Malaysia. Nombor 10 paling menarik sekali.
Ahli politik sepatutnya jadi tauladan kepada rakyat Malaysia, bukannya menjadi batu api untuk membakar sentimen kaum. Selain daripada itu, ahli politik patut memahami, mematuhi dan menghafal prinsip rukun negara. Saya risau, ada ahli politik yang mungkin tak tahu pun 5 rukun negara Malaysia. Nah, bagus kita cuba kan dalam persidangan parlimen, suruh satu-satu ahli parlimen itu membacakan 5 rukun negara. Silap-silap hari bulan, ada ahli parlimen tak tahu pun rukun negara, ada Dewan Ahli Dewan Undangan Negeri tak tahu pun 5 rukun negara. Adakah itu bakal berlaku? Tak tahulah. Tapi yang kita mahu dan harapkan ialah semua ahli politik, pemimpin-pemimpin negara patutnya berusaha menyatukan rakyat Malaysia, bukannya memecah belahkan semata-mata kehausan kuasa, nafsu nak berkuasa, nafsu nak menjadi menang, sanggup buat apa saja. Janganlah mahu kepentingan sendiri, tapi keamanan negara tergadai. Apa pendapat kamu? Tinggalkan komen anda.